Keluarga Malaysia merangkumi Bumi Putra, orang asli dan anak negeri Sabah yang mempunyai 42 etnik dan lebih 200 sub-etnik, antaranya suku kaum Kadazan, Dusun, Murut, Rungus dan Bajau. Juga Bumi Putra Sarawak yang mempunyai 27 etnik, antaranya kaum Iban, orang Ulu, Melanau dan Bidayuh, di samping kaum Cina, India dan lain-lain. Ahli keluarga ini yang berpendapatan rendah serta kumpulan khusus dan golongan mudah terjejas tanpa mengira kaum yang perlukan pembelaan dan bimbingan akan diberikan perhatian. Kerajaan sedar bahawa sebilangan besar Bumi Putra masih lagi berpendapatan rendah dan miskin berbanding etnik lain. Jurang pendapatan penengah antara Bumi Putra dan kaum Cina semakin melebar, iaitu 4 kali ganda pada tahun 2019 berbanding 1989. Saya memberi jaminan bahawa agenda Bumi Putra akan terus diperkasa dan tidak akan diabaikan. Ini sebagaimana termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang memberikan hak dan keistimewaan pada orang Melayu dan anak negeri, iaitu peribumi Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Hasrat kerajaan adalah untuk mencapai pembangunan sosioekonomi yang lebih adil, saksama dan inklusif selaras dengan semangat keluarga Malaysia. Agenda ini akan diterap dalam pelaksanaan semua dasar bagi memastikan ia menjadi komponen yang diberi keutamaan pada segenap peringkat dan aspek pembangunan. Semua pihak, termasuk pihak kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan atau JLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan sektor swasta akan bersama-sama dalam menjayakan agenda ini. Bagi meningkatkan penyertaan Bumi Putra dalam aktiviti ekonomi, akses dan peluang pendidikan serta pembangunan modal insan termasuk hufaz akan diperkukuh, antaranya melalui inisiatif berikut. Yang pertama, latihan dalam bidang teknikal dan profesional supaya menjadi pakar dalam pelbagai bidang dan kemahiran untuk kerjaya masa hadapan seperti penganalisis dan saintis data serta pakar data raya. Daya tahan dan kemampanan perniagaan Bumi Putra akan dipertingkatkan lagi bagi mencapai sasaran 15% sumbangan PMKS Bumi Putra kepada KDN pada tahun 2025. Pencapaian ini akan disokong melalui penyediaan pembiayaan dan pelaksanaan program baru termasuk dana kemakmuran Bumi Putra untuk syarikat Bumi Putra, skim pembiayaan kontrak ekspres di bawah MARA untuk kontraktor Bumi Putra dan penyertaan lebih ramai usahawan Bumi Putra mencuburi bidang ekonomi digital serta industri yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi. Bagi meningkatkan kejayaan Bumi Putra, dasar pelaksanaan kota pemilikan kediaman Bumi Putra akan diperkukuh melalui kerjasama yang lebih erat antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Selain daripada itu, bantuan keuangan, bimbingan dan pementoran oleh institusi keuangan akan diperluaskan bagi menyokong usahawan Bumi Putra. Sebagai inisiatif untuk mengembang lagi ekonomi Islam, konsep wakaf akan diperluas sebagai strategi mempelbagaikan sumber keuangan untuk membiayai perniagaan dan meningkatkan ekuiti Bumi Putra. Dalam hubungan ini, lebih banyak instrumen wakaf akan diperkenalkan, termasuk mewujudkan satu dana wakaf di peringkat nasional bagi menggemeling lebih banyak sumber untuk keusahawanan dan membiayai program pembangunan sosioekonomi.
Pelan induk wakaf nasional akan diwujudkan bagi memastikan pengurusan wakaf yang lebih cekap.